Okay, saya Rusmina Muhammad Tahir. Lahir 13 Mei 1959 di Muar, Johor. Kemudian kita dalam tempoh 1 hingga 6 tahun tu berjalanlah pasal bapa kerja di Johor, di Singapura, di Keluang, di Negeri Johor sampai ke Negeri Sembilan, Melaka, dan baru bila nak masuk sekolah tahun 1 tu baru kita menetap di kampung. Kampung saya nama Sungai Raya, Bukit Pasir, Muar Johor, dekat Pagoh lah, kalau sekarang Parlimen Pagoh. Kemudian saya mendapat pendidikan awal di kampung saya, di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Raya, yang mana sekolah tu sekolah Melayu dan sebelahnya sekolah Inggeris. Jadi ada competition kat situ antara budak-budak sekolah Melayu dengan budak sekolah Inggeris. Pada mulanya dari darjah 1 sampai darjah 4 saya hanya sekolah perempuan saja. Perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Darjah 5 baru kita masuk bersama dengan budak lelaki. Masa tu kita ada peperiksaan darjah 5 yang akan menentukan kalau bagus result darjah 5, kita mungkin akan terus lompat naik tingkatan 1. Malangnya saya tak cemerlang lah masa tu. Saya budak B, semua B. Orang lain dapat 5A, saya dapat 1A, 4B macam tu. Jadi tak boleh nak pergi lompat, ataupun masa itulah baru saya kenal ada perkataan sekolah berasrama. Waktu itu juga saya dah mula dalam drama lah di sekolah, yang mana masa tu kita kenal dia sebagai lakon je, sebagai pelakon, ataupun sebagai satu aktiviti di luar bilik darjah, ataupun acara-acara untuk menyambut hari guru, ibu bapa. Dan ada satu program tak silap tahun 1969, dia panggil dekat sekolah ni ada Hari Muhibah. Kat situlah saya mula jadi director lah. Sebenarnya tak kenal pun itu director. Cuma ada kawan-kawan, saya lead untuk dia orang berlakon. Awak pakai watak ni, awak jadi ni, awak jadi ni. Kita tak panggil watak pun masa tu kan. Kita jadi, okey, awak jadi Ali, awak jadi Minah, awak jadi Acong, awak jadi Ramu, contohnya macam tu. Untuk satukan semua sekolah-sekolah rendah pada satu sekolah lah. Dan ada macam festival kita kata sekarang. Pemula idea tu dari saya lah. Lepas tu bila ada cikgu juga membimbing, cikgu masa tu kita ada cikgu darjah kan, ajar semua perkara masa tu, bukan macam cikgu matematik ajar matematik sejarah, tak, dia ajar semua. Jadi dia tahu kita ada kemampuan. Maknanya masa tu dia kata, okey Rusmina, buat cerita pasal kawan-kawan yang berjiran. Jadi kita pun create lah. Itu watak Cina siapa, watak Melayu siapa, watak India siapa. Tapi kebetulan rumah saya ni sebelah rumah Cina. Jadi memang kawan tu dengan budak Cina lah. Kemudian bila pergi ke Pekan, kita ada satu buah kedai India, yang mana kita pun okey lah dengan anak dia kan, tapi dia ada dewasa sikit. Jadi ada idea tu dari situ. Oh, ini ada kedai Narayana, ini Acai punya anak beranak. Kemudian Melayu tu ramai, kita boleh pilih lah. Kita buat macam biasa je, bermain, kemudian bergaduh, kemudian ada mak datang lerai, kemudian dia bagi nasihat dan baik semula. Dia nyanyi lah. Itulah dia punya yang very simple. Kalau dengan kawan-kawan tu lepas sekolah lah kan, tapi masa kelas ada juga cikgu. Masa dalam pembelajaran tu cikgu ada tengok macam mana, dah siap ke ataupun dah boleh buat ke. Tak banyak sangat pun cikgu tengok, dia tu pulang pada kita je. Kita main-main lah, masa petang-petang main-main, then bila ada persembahan tu dah ada. Tapi sebenarnya yang menguatkan lagi saya dalam pengarahan ni ialah di sekolah agama. Kalau ada hari Maulud Nabi, sekolah agama Johor, dia akan ada acara marhabannya dengan nasyid, dengan baca Quran. Dan sekolah saya memang tiap-tiap tahun akan ada drama.
Drama ni drama yang dipetik daripada cerita-cerita Islam lah. Cerita-cerita Nabi, cerita sejarah. Jadi kita akan create satu story berdasarkan macam Bilal Al-Rabah, yang masa tiap-tiap tahun tu adalah generasi kak dan abang kita lah. Kita tengok je lah, tapi bila zaman kita pula, zaman saya masuk pula, kita pula ambil alih. Jadi memang agaknya dalam tempoh 6 tahun saya belajar sekolah agama bersama dengan 6 tahun sekolah rendah tu, memang every year akan ada drama berlandaskan Islam lah, sejarah ataupun berdasarkan nasyid ke ataupun hadis dan sebagainya. Kat situ mulanya saya kenal puisi Samad Said. Kita ini tetamu senja, kita datang satu roh, satu jasad. So saya dah nampak kat situ dah ada aura-aura keislaman lah yang kita angkat jadi satu persembahan. Masa tu saya sekolah agama darjah 6 lah. Rasanya ada dalam 2-3 tahun jugalah. Untuk, kan masa tu kita berlaku 13 Mei kan. Jadi mungkin dia nak build up perpaduan kita tu lagi lebih bermanfaat untuk masyarakat tu. Tapi macam saya budak masa tu tak tahu benda tu, hanya tahu perkataan muhibah tu adalah untuk menyatukan sesama kita dalam masyarakat. Jadi itu cetusan puisinya dan sebagainya lah. Dia bawa persatuan pula, tapi persatuan pun tak ada persatuan drama, dia persatuan seni budaya, persatuan choir, persatuan sejarah dan sebagainya kan. Tapi aktiviti berdrama tu memang ada every year lah. Jadi aktiviti berdrama tu memang lebih mengerti lagi bila saya tingkat tempat. Masa tu saya tulis skrip, saya direct, saya sendiri panggil kawan-kawan untuk buat persembahan sebenar hari guru, hari ibu bapa dan hari ulang tahun sekolah. Masa tu memang sangat aktif lah. Sampai ada satu orang cikgu saya, cikgu Inggeris sebenarnya, dia kata, oh you are the best actress ke actor, you best actor. Saya perkataan actor tu macam apa actor? Kena cari lah. Baru saya kata, oh actor, pelakon kan, bagus, you bagus pelakon, dia kata. So itulah rasa saya yang saya memahami apa itu actor, apa itu director, dan drama secara teenager punya pahaman lah. Yang mana bila kita kata lakonan tu adalah salah satu daripada ciri untuk buat persembahan, dan ada orang yang lead, yang dipanggil director. Itu saya faham. Dan menulis skrip, yang mana menulis skrip ni pula terbangun ataupun terbina bila saya suka dengar radio. Jadi bapa saya beli radio satu dan menjadi kegemaran saya untuk, kata orang, mendangok. Mendangok tu macam leka lah dekat depan radio tu. Dengarlah segala ciri drama yang ada. Dan kebetulan kita dekat Johor dekat dengan Singapura. Jadi drama Singapura lah yang selalu dapat kita dengar kan. Dan every hari-hari ada drama radio di radio Singapura. Dia panggil RTS, maksudnya Radio Television Singapura. Antara drama tu, satu drama dalam syair, drama bangsawan di udara, kemudian drama sandiwara, kemudian drama pentas drama minggu ini. Jadi dalam 7 hari tu, 5 hari tu memang hari-hari ni pukul 4 petang ada drama. Dan saya akan allocate diri saya depan radio dan dengar. Saya bawa lah sampailah akhirnya ada drama-drama di RTM juga. Yang RTM ni radio Melaya, radio Malaysia. Dia punya siaran drama tu lepas maghrib. Dalam pukul 7.30, 8.30 akan ada drama. Yang kat sini drama dia macam drama mata-mata gelap, ada suspense sikit, macam drama adventure. Jadi saya akan ada pukul 4 sampai 4.30, pukul 5 dekat radio Singapura, 7.30 sampai 8.30 di radio Melaya ataupun radio Malaysia lah masa tu. Dia panggil apa dulu? Radio Malaysia lah.
Bila saya kata, macam mana dia buat cerita ni dia orang berlakon dengan suara yang sedap kan. Kalau nenek jadi nenek betul, jadi orang jahat jadi orang jahat, bapak jadi bapak, macam mana Lepas tu dalam hati ni macam mana dia berlakon. Macam mana cerita ni dia buat. Dari situ saya mula mengarang dan membuat skrip lah. Sekarang kita kenal skrip kan. Tapi dulu kita panggil karangan je. So buat. Itu antaranya lahir masa sekolah menengah, kita buat sendiri skrip. Dan buat pementasan tu. Kita panggil drama pentas lah masa tu kan. Di sekolah rendah tu yang Muhibah tadi, Hari Muhibah tu kita panggil Muhibah je lah tajuk dia. Tentang jiran tadi kan. Kemudian yang sekolah menengah yang saya ingat ialah untuk Hari Guru. Inikah yang jadi tajuk dia. Masa tu ada Dadah tau. Dadah tengah sibuk di menguasai anak-anak muda, termasuk ada kawan-kawan saya juga ada yang terlibat dengan Dadah. Jadi kita membentara Dadah melalui drama tu. Masa dulu mesti yang jahat mesti dibalas. Cerita dia yang jahat mesti dibalas something. Ataupun dalam education, apa yang kita buat tu kita mesti bagikan nasihat yang baik lah untuk berubah lah masa tu kan. Itu skrip pertama lah. Tapi kalau komersial, ni masuk komersial, maksudnya skrip saya dibayar ialah ke Radio Singapura. Cerita nenekku. Cerita pasal nenek, saya hantar satu skrip. Kemudian saya dapat dalam $20 ke $30 cek. Tapi saya tak reti nak tukar cek tu. Itu pertama. Lepas tu besar sikit, saya hantar skrip drama dan lagu. Masa tu Sudirman punya lagu tengah famous, lagu Hujan yang turun. Saya buat skrip kat situ dan hantar, pun dapat juga. Again, saya tak sempat nak clearkan cek tu sebab tak tahu urusan hantar cek, ada cek tu kena ada buku simpanan, kemudian kena tukar, tak tahu, masa tu tak tahu. Harapkan abang pun simpan cek tu sampai luput. Lepas tu dibalikkan semula kat saya. Saya rasa saya jumpa baru-baru ni. Maknanya cek tu dah 30 tahun, 40 tahun lah. Dah ada makan tikus sikit. Jumpalah untuk nostalgia saya. Itu Singapura lah, komersial yang pertama. Maknanya masa persekolahan sampai darjah tingkatan 5 lah kan. Bila menulis tu, bila sekolah menengah lah. Tapi radio memang pengaruh saya lah untuk tulis cerita, untuk dengar berlakon, macam mana menghayati watak tu seronok. Masa mula-mula saya kata bangsawan di udara tu, pelakon-pelakon dia banyak yang dari bintang-bintang filem Jalan Ampas dan juga penggiat-penggiat bangsawan lah. Mungkin antara yang saya masih ingat ialah arwah Jah Lelawati. Jah Lelawati ni kalau gelak mengilai tu jadi nenek ke, jadi pontianak ke, jadi hantu ke, memang takutlah kita rasa macam mana suara dia macam ni Jadi kita macam ingin sangat nak tengok dia macam mana, apa semua macam mana kan. Sampailah kita sendiri cuba create yang benda-benda ni tadi. Saya suka baca novel masa tu kan. Jadi bila kita baca novel, cerita-cerita yang macam yang mula saya kenal Johan Jaapar, macam sama saya tak baca sangat dia punya novel masa tu. Banyak yang macam apa kita panggil saduran ataupun adaptasi kan, terjemahan kan. Nancy Drew tu saya bacalah semua tu. Jadi itu macam inspirasi sebab cerita tu macam dekat dengan kita, apa yang kita lakukan hari-hari pun macam tu. Jadi satu daripadanya ialah bila kita membaca tu dia bagi kita juga cetusan nak buat juga cerita macam ni lah. Tapi yang ada pada kita.